Hello pelajar-pelajar sekalian, apa khabar semua ya? Okey, saya rasa bersyukur dapat juga peluang untuk bertemu kembali dengan anda dalam slot yang bagi saya slot terakhir untuk membantu pelajar-pelajar yang menduduki SPM tahun ini ya, dalam kertas bahasa Melayu. Okey, walaupun ada beberapa kekangan untuk saya dalam melengkapkan video ini dan saya dapat juga lakukannya ya. Okey, dan saya harap video kali ini akan membantu pelajar banyak-banyak dalam menghadapi kertas Big M ya, dengan ramalan analisa yang saya buat selengkap-lengkapnya lah ya, saya harap. Okey. Dan sebelum itu, untuk bahan-bahan bantuan yang lebih, saya minta pelajar-pelajar jangan lupa subscribe ya channel saya dengan Ganasan AL Subrayan MOE. Ini adalah channel saya. Subscribe untuk semua video-video yang pastinya akan membantu anda. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya tahu pelajar-pelajar ini sekarang ya sibuk menghadapi peperiksaan. Jom kita masuk dalam analisa yang cikgu sediakan untuk kamu. Okey, seperti sedia maklum kita tahu dalam saya akan mulakan dengan kertas 2 ya. Okey, kertas 2 memang mula dengan soalan nombor 1. Soalan 1 dengan rumusan. Satu soalan yang sangat penting dan memberikan 30 markah mudah. Jadi, sebelum saya berkongsi dengan kamu beberapa tema rumusan yang bakal keluar, saya ingin menarik sedikit perhatian pelajar dalam cara yang perlu anda kuasai. Bermula dengan pendahuluan. Bermula dengan pendahuluan. Pelajar-pelajar, ramai yang melakukan kesilapan dan masih kekeliruan dalam menyediakan satu pendahuluan yang menarik. Okey, apa yang dimaksudkan satu pendahuluan yang menarik dengan formulanya? Okey, begini seharusnya. Okey, pendahuluan seharusnya begini sifatnya. Rumusan membincangkan. Tuliskan fokus satu. Sebab fokus satu ini memang bermaksudkan tersurat. Dan dalam menulis fokus satu ini, jangan lupa adanya syarat penting di sini. Tukar kata kunci dengan perkataan sinonim. Dan barulah sambung dengan dan fokus 2. Okey, maksudkan kepada isi tersirat. Okey, untuk memahaminya, mari kita lihat satu contoh petikan yang disediakan untuk kamu. Ya. Okey, ini adalah satu contoh petikan rumusan. Okey, dengan tajuknya buat satu rumusan tentang langkah-langkah menangani penyakit TB dan kekangan-kekangan dalam menanganinya. Jadi antara syarat penting di sini ialah cari satu kata kunci untuk cari satu kata sinonim untuk kata kunci. Yang bunyinya di sini ialah langkah-langkah. Dan kita tahu yang apa yang ada di bahagian awal adalah fokus 1 dan yang kedua adalah fokus 2. Fokus 1 sebagai isi tersurat dan fokus 2 ialah isi tersirat. Okey, daripada sini kita boleh sediakan satu pendahuluan yang tepat sifatnya dan mulakan dengan rumusan membincangkan. Dan jangan lupa syarat pertama ialah tukarkan kata arahan ini. Cari satu kata sinonim untuk langkah-langkah. Sudah pastinya langkah-langkah bermaksud cara-cara. Inisiatif-inisiatif. Okey, tindakan-tindakan. Apa sahaja yang kamu rasa sesuai dan tepat. Okey, katalah kita ambil yang paling mudah, cara-cara. Jadi rumusan membincangkan cara-cara dan barulah kita letakkan fokus 1 apa dia? Menangani penyakit TB. Kita tulis balik secara bulat-bulat. Okey? Menangani penyakit TB. Dan barulah tulis bulat-bulat. Fokus 2. Apakah fokus 2? Kekangan-kekangan dalam menanganinya. Kekangan dalam
menanganinya. Begitulah satu cara kita menyediakan pendahuluan yang tepat. Yang penting di sini ialah untuk pelajar-pelajar perlu ingat bahawa tukarkan kata kunci. Carikan satu kata sinonim. Dan kemudian yang lain kamu tuliskan bulat-bulat daripada soalan. Tak jadi masalah. Ini adalah satu cara yang paling selamat untuk pelajar-pelajar sederhana dan rendah dan juga pelajar-pelajar cemerlang. Tiada salah. Ini adalah satu cara yang paling senang dan selamat. Berbanding dengan satu lagi cara yang mula dengan bunyinya petikan membincangkan di mana kamu perlu sediakan satu pelengkap. Dan pelengkap kalau salah nanti hilang markah. Selepas itu kita masuk dalam, barulah kita masuk dalam perenggan 2. Masukkan perenggan 2. Perenggan 2 dengan isi-isi tersirat. Bila kamu membaca petikan ini, kamu dapat cari banyak-banyak isi. Dalam petikan ini sebenarnya ada 10 isi semuanya. 10 isi. Dan untuk makluman kamu, apabila kita membaca petikan ini, perenggan 1 ini memang tak ada isi langsung. Apakah isi yang kita akan cari? Kita tahu fokus 1 isi tersurat. Isi tersurat ialah isi-isi yang sedia ada dalam petikan. Bukannya isi kamu sendiri. Jadi, bila kamu membaca, tanda-tandakan isi-isi yang relevan. Contohnya, katalah contohnya cikgu tunjukkan begini. Masuk dalam perenggan 2, kita tahu isinya ada di sini. Masyarakat boleh mendapatkan rawatan di klinik dan hospital kerajaan yang menyediakan pelbagai kemudahan bagi mengekang penyakit TB. Semua ini tak perlu. Ambil. Ini isi 1. Kemudian, kita juga nampak di sini ada satu lagi isi. Kerajaan amat komited dalam usaha menamatkan masalah TB di Malaysia dengan melaksanakan pengesanan awal melalui saringan, aktiviti saringan, isi 2. Kemudian, kita tahu juga langkah ketiga, kerajaan seharusnya menghantar pulang pekerja asing ke negara asal jika mereka tidak mendapat pemeriksaan atau saringan di negara mereka, isi ketiga. Dan kita juga tahu ada satu lagi iaitu bagi pekerja yang mempunyai rekod kesihatan mereka juga perlu diperiksa sekali lagi di negara penerima. Ini langkah keempat. Dan seterusnya kita tahu dalam perenggan seterusnya ada lagi isi. Pihak Immigration Polis dan Kementerian Kesihatan perlu bekerjasama menyekat penularan penyakit TB yang disebabkan oleh kebanjiran warga asing. Kelima. Dan seterusnya kita tahu ada juga isi. Seterusnya, Kementerian Kesihatan berperanan untuk menganjurkan kempen kesedaran di tempat-tempat awam. Dan yang selebihnya itu seperti di kompleks itu adalah contoh-contoh, tak perlu. Dah, isi ke-6. Kemudian ibu bapa berperanan memastikan bayi yang dilahirkan mendapat pelalian Bacillus calmette guerin untuk mencegah jangkitan penyakit. Tak perlu, sampai sini cukup. Langkah ke-7. Dan seterusnya, pihak sekolah berperanan untuk menganjurkan seminar kesihatan kepada para pelajar tentang bahaya penyakit TB. 8. Dan para guru juga boleh memberikan maklumat tambahan tentang penyakit TB kepada pelajar dengan lebih terperinci. 9. Memang saya tahu ada satu lagi isi tertinggal di atas, tak kisah. Jadi kita ada lebih daripada isi yang mencukupi, padahal pelajar-pelajar hanya perlu mencari 6 isi tersurat. Dan sebagai pelajar bijak, untuk mengelakkan penetapan bilangan patah perkataan tidak boleh melebihi 120 patah perkataan. Jadi apa yang pelajar boleh buat daripada banyak-banyak isi ini, carilah 6 isi yang pendek dan ringkas. Janganlah ambil isi-isi yang panjang lebar, cari isi-isi yang pendek. Tak salah. Cari 6 isi dan masukkan dalam perenggan kedua dengan syarat adanya penanda wacana untuk menunjukkan kesinambungan. Dan apa yang penting ialah permulaan ayat itu mesti menunjukkan fokus 1. Antara apa kita balik kepada tajuknya. Langkah-langkah menangani penyakit TB. Jadi, kita gunakan balik arahan soalan asas. Tak payahlah kamu gunakan sinonim yang kamu cari. Antara langkah. Janganlah pula langkah-langkah sebab kita gunakan kata majmuk di sini. Antara yang sifatnya kata majmuk. Antara langkah. Kita balik kepada tajuk menangani penyakit TB.
Okey, antara langkah menangani penyakit TB termasuklah berikan isi pertama, kemudian gunakan penanda wacana. Selain itu, berikan isi kedua, seterusnya berikan isi ketiga. Di samping itu, berikan isi keempat, malahan berikan isi kelima, dan isi terakhir kamu boleh sudahi dengan akhir sekali. Berikan isi keenam. Okey, ini caranya untuk isi tersurat. Dan selepas itu masuk perenggan ketiga. Dalam perenggan ketiga, okey, kita sepatutnya memberikan isi tersirat. Isi tersirat bermakna fokus kedua. Kekangan-kekangan dalam menanganinya. Dan ada pelajar mungkin menghadapi masalah bila ada istilah begini. Kekangan. Apa maksudnya kekangan? Halangan, cabaran. Begitulah maksud dia. Okey. Dan bila masuk ke dalam perenggan ketiga, isi tersirat, okey, kamu mulakan dengan, okey, tak payahlah kamu susah-susah. Teruskan saja dengan arahan soalan, kekangan dalam menanganinya. Jadi, kekangan. Okey, kekangan dalam menanganinya. Tak payahlah kamu tulis bulat-bulat sebab sudah pun tahu di atasnya apa yang kita maksudkan menanganinya. Okey, menanganinya. Okey, gunakan ialah ataupun adalah. Mengikut perkataan yang kamu nak. Okey, perkataan yang seterusnya. Kalau kata nama ialah. Kalau kata adjektif, kata sendi adalah. Okey, berikan isi satu kekangan. Dan untuk kekangan, kamu perlu beri interpretasi sendiri. Bukannya isi daripada petikan. Okey, so berikan dua isi. Dan lebih mudah lagi nak jimatkan perkataan, gabungkan dia. Dia dalam satu ayat, berikan dua isi terus. Okey. Dan ini adalah isi tersirat. Dan masuk bahagian isi, okey, bahagian terakhir ialah penutup. Penutup biasanya bermula dengan bunyinya, okey, kesimpulannya. Kesimpulannya. Jadi di sini pastikan ya, kamu perlu ada cadangan dan harapan. Dan di sini tanda plus ini biasanya diwakili oleh perkataan agar ataupun supaya. Berikan satu cadangan. Dan cadangan ini semestinya fokuskan kepada tema yang diberi dalam petikan. Apakah isu utama di sini? Menangani penyakit TB. Itulah isunya. Pastikan ianya disentuh di sini. Kesimpulannya. Okey, ke semua pihak. Ke semua pihak berkenaan haruslah berganding bahu dalam menangani penyakit TB. Bermakna cadangan kita adalah mengharapkan kesemua pihak berkenaan haruslah berganding bahu dalam menangani penyakit TB agar menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. Okey? Beginilah. So, jadi satu perumusan yang layak mendapat markah penuh. Bila ada satu pendahuluan yang tepat, isi tersurat, ya, isi tersurat, 6 isi terbaik daripada petikan pilihan kamu, dan kemudian isi tersirat dengan fokus 2, dan akhirnya kesimpulan yang ada sifatnya cadangan dan harapan. Kalau pelajar-pelajar buat seperti ini, sudah pasti akan mendapat markah yang sebaiknya. Okey, sekarang kita cuba beralih kepada soalan nombor 2. Untuk makluman kamu, soalan 2 memang ada 4 soalan. A memang petikan
umum. Petikan umum ini sebenarnya balik kepada petikan rumusan di atas. Dan soalan 2 ada 4. Soalan 2, minta maaf ya, soalan 2A petikan umum dan soalan 2B. Okey, soalan 2B. Ini soalan 2 kan? Soalan 2B, soalan 2C, soalan 2D. 3 soalan ini daripada Komsas. Di mana soalan 2B dia daripada kategori cerpen ataupun drama. Cuma satu daripadanya disoal. Dan soalan 2C pula petikan prosa tradisional. Daripada tingkatan 4 dengan tingkatan 5 keluar cuma satu. Dan begitu juga soalan 2D pula puisi. Sama ada puisi klasik ataupun puisi moden. Puisi moden ialah sajak. Yang selain daripada itu adalah puisi klasik. Yang keluar cuma satu. Jadi 4 soalan ini. Yang masing-masing ya mendapat 9 markah, 9 markah, 9 markah. Kecuali prosa tradisional diberi 8 markah. Okey. Dan kita cuba lihat analisa di sini. Daripada analisa di sini, kita dapat lihat bahawa susunan di sini ya menunjukkan pertama daripada kategori puisi. Kita tahu puisi ini ada 2 kategori. Satu puisi tradisional, puisi moden. Kalau puisi tradisional untuk tingkatan 4 ada 2. Tingkatan 5 ada 2. Kalau kita lihat daripada analisa ini, Syair Bidasari keluar pada tahun Jun 19. Dan yang kedua, puisi tradisional, Gurindam fasa ketiga tingkatan 4, langsung tak keluar. Bermakna, puisi ini mempunyai potensi tinggi. Dan seterusnya, Gurindam beberapa petuah hidup keluar dalam November. November 16. Dan Seloka Berbuat Istana sudah keluar dalam November 18. Jadi tajuk-tajuk yang keluar dalam November itu pedulikan. Kita andaikan takkan keluar. Tetapi tengokkan sikit. Syair Bidasari dia keluar dalam Jun. Belum keluar dalam kertas November. Mungkin juga diperangkap di situ pelajar-pelajar. Tetapi kita beri tumpuan istimewa kepada Gurindam fasa yang ketiga yang belum keluar langsung. Dan begitu juga puisi moden. Kita cuba lihat untuk tingkatan 4 ada 4 tajuk. Sang Gembala Kuda, Aku Membaca Lagi, WW Cyber Merdeka, Gelanggang. Daripada 4 tajuk ini kita nampak Sang Gembala Kuda belum keluar langsung. Tumpukan perhatian. Dan Aku Membaca Lagi dia keluar dalam November. Jadi tak payah pedulikan. Dan WWW Cyber Merdeka keluar pada November 19, pedulikan. Gelanggang keluar pada Jun 18. Dan Sejadah Rindu tingkatan 5, tak keluar langsung, berpotensi tinggi. Dan Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus keluar pada Jun 17. Tapi tak keluar dalam November, tengok-tengok. Dan Herti Hidup Bererti keluar Jun 20. Dan Kuduk Perang akhirnya tak keluar langsung, berpotensi tinggi. Bermakna kita ada 3 saja yang belum keluar langsung, yang berpotensi tinggi. Panas. Tetapi pada masa yang sama, jangan leka ya, kemungkinan anda diperangkap. Sebab tajuk-tajuk yang saya bulatkan hanya keluar dalam Jun paper, November tak keluar lagi. Bermakna tajuk Gelanggang, Pesan Lelaki, Hidup Bererti, hidup bererti. Mungkin juga dimasukkan sebagai perangkap sebab tak keluar dalam November. Tetapi berilah tumpuan istimewa kepada 3 tajuk sajak yang belum keluar. Sang Gembala Kuda, Sejadah Rindu dan Erti Hidup Bererti. Tetapi pilihan saya daripada 3 sajak ini ialah Sejadah Rindu. Sejadah Rindu mempunyai potensi yang sangat-sangat tinggi. Dan sajak Sang Gembala Kuda dan Kuduk Perang, walaupun belum keluar,
mungkin tidak menjadi pilihan saya. Sebab kandungan sajak dua-dua ini mempunyai beberapa unsur kontroversial. Sang Gembala Kuda sebenarnya menunjukkan sifat-sifat pemimpin yang memang tidak bertanggungjawab. Seorang gembala kuda, betapa dia memperalatkan seekor lagi kuda untuk memperbodohkan kuda-kuda lain. Menunjukkan sikap pemimpin yang begitu gelojok. Okey, untuk kepentingan politik dia, dia memperalatkan rakyat biasa. Begitulah maksud tersirat yang sepatutnya. Sang Gembala Kuda. Jadi saya rasa tajuk ini yang berbau politik sikit mungkin tidak jadi pilihan. Tapi kuduk perang, begitu juga kuduk perang. Kita yang memang menghormati institusi raja dan seolah-olah saja ini mempersoal, okey, dengan perbandingan dua orang watak dalam sajak itu, iaitu Hang Tuo dengan Hang Jebat. Jadi penyajak seolah-olah mempersoalkan kesetiaan, okey, Hang Tuo terhadap Sultan yang memang bertindak membuta tuli. Apa saja perintah, titah perintah dilakukan begitu sahaja tanpa berfikir adil tak adil. Jadi Hang Tuo ini mengikut penyajak bukanlah hero sebenarnya seperti mana kita fikirkan selama ini. Tetapi dia juga persoalkan Hang Jebat yang dianggap penderhaka selama ini. Tapi dalam pandangan penyajak, dia adalah sebenarnya hero. Sebab dialah yang memperjuangkan keadilan rakyat. Begitulah kandungan sajak kuduk perang. Jadi ia juga seolah-olah mempunyai maksud yang kontroversial. Jadi mungkin kalaulah sajak menjadi pilihan, sajak Sejadah Rindu lebih sesuai. Okey, jadi berikan tumpuan untuk tiga-tiga sajak tetapi lebih istimewa kepada Sejadah Rindu. Okey, daripada dua-dua ini, Sejadah Rindu dengan Gurindam, saya masih suka memilih Gurindam fasa yang ketiga dan Sejadah Rindu. Yang tajuk lebih itu kamu boleh berikan sedikit tumpuan. Okey, masuk dalam bahagian prosa tradisional pula. Okey, saya ingin menarik perhatian anda tentang pattern yang pernah jadi. Kalau kamu lihat prosa tradisional, cuma ada dua tajuk untuk tingkatan 4-1, tingkatan 5-1. Okey, pada tahun November 16, kepimpinan melalui teladan disoal pada November 16 dan cuba lihat November 17, teks tingkatan 5 dan November 18, teks tingkatan 4. November 19, teks tingkatan 5. Bermakna kita nampak satu graf turun, naik, turun dan tahun ini ramalan saya naik balik. Bermakna tajuk pilihan kita tahun ini ialah kepimpinan melalui teladan. Okey, jadi pelajar-pelajar diminta berikan tumpuan yang khusus kepada kepimpinan melalui teladan. Apalah susahnya dua cerita sahaja. Okey, pelajar ingatkan saja dua-dua cerita. Okey, kalaulah teks tingkatan 4, kepimpinan melalui teladan, kepimpinan melalui teladan. Cerita ini berkisah dengan Melaka dengan Majapahit, di mana Hang Tuo di Melaka versus melawan dengan Kertalasari daripada Majapahit. Memang cerita berkisah dengan kisah ini. Di mana Kertalasari menghuru-harakan Melaka. Dia datang dengan niat membalas dendam, tetapi Hang Tuo sebagai pelindung di Melaka. Berbanding dengan cerita burung terbang, burung terbang dipipiskan lada. Cerita ini pula sebenarnya menunjukkan kisah antara Melaka. Dua-dua cerita memang berkisah dengan Melaka. Tapi yang pertama dengan Majapahit. Tapi yang kedua, Melaka lawan dengan Siam. Dan kisah ini pula berkisar ketika zaman Sultan Muzaffar Shah, di mana cerita menunjukkan kebijaksanaan seorang tun bendahara, namanya bendahara Tun Perak.
betapa kebijaksanaannya dalam menghalang serangan-serangan Siam bertubi-tubi selama 3 kali Siam cuba menyerang Melaka. Setiap kali dikalahkan oleh Bendahara Tun Perak. Dan sampailah Chow Pandan, anak Raja Siam, mati terkena panah yang dihantar oleh Tuan Sidi Arab. Sehinggalah Melaka aman damai selepas itu, sehinggalah Muzaffar Shah digantikan dengan Mansur Shah seterusnya. Jadi, dua cerita yang bukannya susah untuk anda boleh ingat-ingatkan. Dan akhirnya cerpen dengan drama. Kalau kita lihat antara cerpen dengan drama, Kado Ayam dan Raja keluar dalam Jun 17. Munshi tak pernah keluar, berikan tumpuan khusus. Jaket kulit kijang dari Istanbul keluar pada November 19, pedulikan. Cinta Ahmad Mutawakil keluar pada Jun 19. Hipertensi keluar pada November 18, pedulikan. Dan Gerhana Manusia keluar pada November 16, pedulikan. Jadi, tajuk favourite untuk kita tahun ini, tajuk berpotensi tinggi ialah Munshi. Tetapi jangan pula tengok-tengokkan sedikit Kado Ayam dan Raja yang saya bulatkan dengan Cinta Ahmad Mutawakil. Sebab dua-dua cerpen ini hanya keluar dalam soalan November. Siapalah tahu. Tiba-tiba mereka memilih juga yang belum keluar dalam SPM November, kertas November. Begitu juga drama Berkhidmat untuk Manusia keluar pada Jun 18. Berbanding dengan Bukan Gila, dia keluar November 17 dan keluar lagi dalam Jun 20. Bermakna, tajuk ini boleh dipedulikan. Tapi berkhidmat untuk negara yang hanya keluar dalam November. Jadi tengok-tengokkan jugalah. Tengok-tengokkan. Selain memberi tumpuan khusus kepada Munshi, kamu jangan pula terlupa dengan 3 tajuk yang belum keluar dalam Jun. Tengok-tengokkan saja, ingat-ingatkan cerita pun dah cukup memadahi. Harap pelajar-pelajar mendapat sedikit gambaran jelas dengan fokus yang perlu diberi. Daripada Komsas, berikan fokus utama kepada Gurindam fasa ketiga, Sejadah Rindu. Selain itu kamu juga beri tumpuan kepada Munshi selain Kuduk Perang dan Sang Gembala Kuda. Alright. Dan seterusnya, di sini cikgu sediakan beberapa petikan contoh cerpen Munshi dan seterusnya petikan tradisional daripada kepimpinan melalui teladan dan Gurindam 12. Tetapi kita tak akan mungkin mempunyai kesempatan untuk berbincang secara terperinci. Biar kita terus kepada soalan ketiga, pengetahuan dan kemahiran bahasa. Daripada analisa yang dibuat di sini, semuanya ada 8 aspek tata bahasa yang diuji. Daripada tahun November 10 sampailah Jun 2020. Kalau kita lihat yang pertama, ayat majmuk, penggabungan atau pencerakinan ayat. Kita nampak di sini soalan ini memang soalan yang soalan pilihan dalam kertas November. November 11, November 15, November 19. Soalan ini seolah-olah soalan yang favourite, soalan pilihan. Dan begitu juga ayat aktif kepada pasif. Jun 13, Jun 15, Jun 18. November 18, Jun 20. Dan apa yang cikgu ingat, ayat pasif aktif ini, dalam dua-dua kertas terakhir itu, dia diminta tukarkan ayat pasif kepada aktif. Kenapa tidak tahun ini aktif kepada pasif? Dan begitu juga ayat tanya, kali terakhir keluar November 10. Mungkin juga pilihan. Dan seterusnya pola ayat, November 13, dengan Jun 17, dah lama tak keluar. Mungkin juga berpotensi. Cakap ajuk, cakap pindah. Kali terakhir keluar Jun 16 dengan Jun 14.
tak pernah keluar dalam November. Pilihan juga. Struktur ayat, subjek predikat kali terakhir keluar Jun 18 dan dalam November pula Jun 14. Lama tak keluar. Ayat biasa songsang begitu juga. Ya, kali terakhir November 16, sebelum itu November 12. Kenapa tidak kali ini November 2020? Okey, dan jenis ayat penyata tanya seruan perintah. Okey, yang keluar November 17. Okey, daripada analisa ini dan yang menjadi pilihan saya adalah ini. Pola ayat. Tolonglah, satu soalan yang kalah keluar, soalan bonus sebenarnya. Sebab pola ayat cuma ada 4, ya. Frasa nama, frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif, frasa nama, frasa sendi. 4 saja, senang. Buat sedikit latihan dan cakap ajuk, cakap pindah. Mungkin juga soalan ini dalam bunyi dialog kepada prosa. Sama saja sifat dia. Okey, mempunyai pilihan untuk tahun ini. Penggabungan dan pencerakinan ayat. Tengok-tengokkan, buat sedikit latihan. Ayat aktif kepada pasif kali ini berpeluang juga. Dan juga walaupun dianggap mudah, subjek predikat mungkin juga berpotensi untuk tahun ini. Saya harap pelajar-pelajar memberi tumpuan istimewa dengan ini. Dan beralih kepada soalan keempat, novel. Okey, memang kalau kita belajar di sekolah, kita ni memang diberi tumpuan khusus kepada 8 aspek utama. 8 aspek sastra di sekolah. Okey, tetapi apa yang kita nampak dalam peperiksaan sejak 2016, Jun, kertas Jun 16. Lepas itu menjadi satu trend November 17 dan November 19. Soalan-soalan yang melibatkan peristiwa. Okey, peristiwa menyentuh perasaan, peristiwa menimbulkan simpati, peristiwa menimbulkan kesedaran. Ini adalah satu trend dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Jadi pelajar perlu juga selain daripada 8 aspek utama ini, beri tumpuan sedikit dengan soalan berbunyi peristiwa. Okey, kita cuba lihat aspek dasar, tema. Tema kali terakhir keluar Jun 12, tak pernah keluar. Dan mungkin merupakan satu soalan favourite. Persoalan memang soalan pilihan sebab persoalan ini memang terbuka. Banyak kemungkinan persoalan dan dia sentiasa menjadi soalan pilihan. Dan sinopsis kali terakhir keluar Jun 17, sebelum itu November 13. Juga merupakan satu soalan yang favourite. Dan latar tempat, latar masa, latar masyarakat. Tiga-tiganya dalam satu kategori, latar. Dan juga merupakan soalan-soalan favourite. Kita nampak selalu disoal, diuji. Dan soalan nilai, tak perlu kita cakap panjang lebar. Memang soalan yang favourite. Sebab nilai ini pun banyak nilai yang ada. Mungkin setiap tahun diuji dengan satu nilai yang baru. Seperti juga pengajaran. Satu soalan yang favourite. Tengok-tengokkan. Dan watak dan perwatakan. Kita tengok watak utama kali terakhir diuji November 14. Dan hanya dalam Jun 17. Bermakna satu jangka masa yang panjang boleh diuji tahun ini. Watak sampingan biarlah. Okey, November 18 keluar. Harap-harap tak keluar. Dan satu lagi soalan yang pernah sekali ditanya Jun 19. Kepincangan masyarakat. Kepincangan maksudkan kepada kecacatan, kelemahan masyarakat. Bermakna satu jangka yang panjang, ya. Dan mungkin juga favourite untuk tahun ini. Dan selain daripada aspek-aspek yang di atas, kita ada beberapa lagi yang belum pernah diuji. Yang memang kita belajar di sekolah dalam aspek sastra. Plot. Plot merupakan salah satu aspek penting. Benaan plot, teknik plot. Dan di samping itu konflik dan suspense. Merupakan sebahagian dalam teknik. Okey? Merupakan aspek-aspek yang belum diuji. Kalau gaya bahasa memang tidak menjadi pilihan saya. Sebab sukar untuk dipersoal dalam soalan novel. Jadi, berikan sedikit tumpuan kepada konflik dan suspense. Konflik. Apa pula konflik? Mungkin diuji dari sudut pandang konflik watak utama. Konflik yang dialami oleh watak utama. Mungkin suspense dalam cerita. Okey? Jadi, daripada analisa yang dibuat, ini adalah 7 tajuk yang saya anggap berpotensi tinggi.
yang boleh diuji dalam soalan novel. Mungkin kamu diminta berikan 2 nilai kemanusiaan ataupun khususnya kepada nilai kerjasama. Okey. Dan kemudian 2 peristiwa berkisar dengan tema. Ini satu soalan yang favorite, langsung tak keluar. Siapalah tahu tahun ini kamu diminta. Okey, huraikan 2 peristiwa yang berkisar dengan tema novel pilihan anda. So, katalah kalau pelajar-pelajar dari KL, Selangor, Lieutenant Adnan dengan Tirani. Jadi yang penting pelajar-pelajar perlu ingat apakah tema dia. Kalau Lieutenant Adnan, keberanian dan kepahlawanan Adnan dalam memperjuangkan kedaulatan tanah air. Jadi itu adalah tema dia. Okey, keberanian. Dan kaitannya dengan kedaulatan, ya, mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kamu diminta kukuhkannya, ya, dengan 2 peristiwa berkisar dengan tema. Jadi kamu perlulah mencari 2 peristiwa. 2 peristiwa yang memang berkisar dengan keberanian dan kedaulatan negara. Betapa Adnan berjuang mati-matian berdepan dengan tentera Jepun. Walaupun kekurangan peluru, walaupun kekurangan tentera, dia tetap berjuang sehingga titisan darah terakhirnya demi kedaulatan negara. Itu satu peristiwa. Kedua, betapa keberaniannya apabila mendapat tahu tentera Jepun marah ke depan, tetapi dengan tipu muslihat menyamar sebagai tentera Sikh ataupun Punjabi. Dan Lieutenant Adnan menunjukkan keberanian membiarkan mereka menghampiri, selepas itu baru melakukan serangan. Okey, balas terhadap tentera Jepun. Okey, dan begitu juga dalam novel Tirani. Okey, novel Tirani yang menunjukkan betapa kegigihan seorang wanita dalam mencapai kejayaan dalam kehidupan. Cari 2 peristiwa yang berkisar dengan tirani. Dan seterusnya, 2 peristiwa berkaitan kegigihan atau kasih sayang atau ketabahan. Ataupun 2 peristiwa yang menunjukkan konflik jiwa yang dialami oleh watak utama. Soalan ini juga satu soalan yang menarik. Okey, katalah kalau soalan konflik jiwa, katalah Lieutenant Adnan cari 2 peristiwa menunjukkan konflik jiwa. Kita tahu ketika Adnan dihantar ke sekolah Inggeris. Dia menjadi bahan tawa. Kawan-kawannya, rakan-rakannya yang rata-rata daripada keluarga berada, kaya raya. Dan ini membuatkan Lieutenant Adnan mengalami sedikit tekanan, tetapi dia bertahan. Dan begitu juga penduduk kampung yang cuba menghalang anak-anak mereka bergaul dengan Lieutenant Adnan kerana pergi sekolah. Takut anak-anak mereka akan murtad, terpengaruh dengan Adnan yang bersekolah Inggeris. Dan sudah pasti memberikan tekanan perasaan, konflik jiwa kepada Lieutenant Adnan. Dan ketika dia terpaksa menghantar keluarga kembali ke kampung, kerana sudah mendapat berita bahawa tentera Jepun sudah pun mendarat akan menakluki. Jadi Lieutenant Adnan terpaksa menghantar keluarganya balik ke kampung Sungai Ramal demi keselamatan mereka, dan dia terpaksa menghadapi konflik jiwa kerana melihatkan anak isteri yang menangis untuk berpisah. Dia pun mengalami konflik jiwa. Begitu juga dalam Tirani. Konflik jiwa yang dialami oleh Wahidah. Wahidah yang sentiasa berdepan dengan budak-budak nakal kerana hidungnya pesit. Hidung pesit. Dia menangis-nangis, berlari balik rumah untuk mengelakkan budak-budak nakal menghinanya, mengejeknya. Dan menjadi niatnya untuk melakukan pembedahan plastik. Memang ditentang oleh ayahnya. Fadil, kerana atas dasar bercanggah dengan akidah Islam. Dan Wahidah juga mengalami tekanan jiwa, konflik jiwa ketika berdepan dengan penceraian yang dilakukan oleh Zahid kerana kecurigaan terhadap
kesetiaannya. Dan anak yang dilahirkan oleh Izzat Wahida, anak yang dilahirkan itu Izzati, okey, tidak diterima oleh Zahid sebagai anaknya sendiri. Dan ini merupakan satu tekanan perasaan, ya, konflik jiwa yang dialami oleh Wahida. Jadi ingatkan dua peristiwa yang berkaitan, ya, dengan konflik jiwa. Dan mungkin juga pelajar-pelajar tolonglah baca dan ingatkan sedikit sinopsis. Sinopsis ini kalau tersilap nanti engkau akan tulis panjang lebar. Tak perlu. Biar ringkas dan padat, berkisar dengan cerita. Dan dua unsur suspens. Unsur yang menimbulkan pertanyaan, tanda tanya yang menjadi perangsang kepada pembaca untuk terus membaca novel itu. Ya? Jadi banyak unsur-unsur suspens yang terdapat dalam novel-novel yang anda baca. Tak payah ingatkan banyak-banyak. Dua unsur suspens. Dan akhirnya peristiwa yang menimbulkan kesedaran, pengajaran dan iktibar. Okey, carilah dua peristiwa yang menimbulkan kesedaran, yang memberikan pengajaran, yang boleh dijadikan iktibar. Begitulah. Okey, jadi harap pelajar-pelajar analisa yang kita lihat tadi memberi sedikit, ya, bayangan, ya, dan bergerak, okey, beralih kepada kertas satu pula dalam karangan. Okey, cikgu tidak mau membuang masa sangat, biarlah cikgu ringkaskannya. Okey, ini adalah beberapa soalan-soalan pilihan ramalan karangan yang dapat kita lihat daripada aspek yang berbeza, dimensi berbeza, dari dimensi diri, keluarga, masyarakat dan umum sifatnya. Okey, antara tajuk-tajuk karangan, fokus utama yang kamu boleh beri, ya, berdasarkan tema, ya, silibus kita. So, persediaan seseorang dalam mencapai masa depan cemerlang impian cita-citanya. Ini dari segi dimensi diri. Okey, sebagai pelajar, sebagai remaja. Peranan anak dalam melahirkan keluarga bahagia. Okey, semuanya ini merupakan dimensi diri. Dan seterusnya dari dimensi keluarga, peranan ibu bapa dalam menyemai semangat kejiranan. Peranan ibu bapa melahirkan anak atau remaja yang cemerlang, keluarga bahagia. Peranan ibu bapa dalam mengelakkan anak-anak terlibat dalam masalah sosial. Pelajar-pelajar bolehlah layari YouTube channel saya. Memang ada video-video karangan yang akan membantu. Jangan lupa, ya, Ganasan anak lelaki Subrayan MOE. Kamu type saja dalam YouTube, cari. Okey, dan kamu akan dapat beberapa video-video, okey, yang berkisar dengan isu yang saya tandakan tadi. Termasuk juga tata bahasa yang menjadi popular, favorite, untuk tahun ini. Dan kemudian kita lihat masyarakat, dimensi masyarakat, usaha-usaha dalam mengeratkan hubungan kejiranan, perpaduan masyarakat. Penting untuk tahun ini. Peranan masyarakat dalam mengatasi gejala sosial. Layari video channel saya. Ada video karangan, okey, yang lengkap dengan tajuk-tajuk ini. Dan kita juga jangan lupa pelbagai usaha memerangi wabak penyakit berbahaya ataupun pandemik COVID-19, satu tajuk yang memang popular untuk tahun ini. Dan kemudian dari alam sekitar pula, kepentingan sungai ataupun hutan dan usaha melindunginya. Dan akhir sekali, usaha-usaha menyemai semangat patriotisme. Okey, begitulah para pelajar sekalian, ya, antara tajuk-tajuk yang boleh kamu beri tumpuan. Semoga perkongsian saya ini membantu pelajar-pelajar dalam menghadapi kertas BM kali ini. Semoga segala urusan anda dipermudahkan. Biarlah, ya, kita sama-sama menghadapi peperiksaan SPM ini dengan tenang, dengan yakin. Jangan panik, jangan tertekan sangat. Pelajar-pelajar sudah pastinya sudah memberi usaha, ya, melakukan usaha yang terbaik. Dan berdoa kepada Tuhan memberikan kamu kekuatan menghadapi peperiksaan. Jangan tertekan, relax. Yang penting kamu menghadapi peperiksaan dengan tenang, relax. Kamu dah usahakan yang terbaik. Kalau belum, usahakan lagi. Masih ada masa 2 hari. Okey? Dan berserah kepada Tuhan, segala-galanya akan memihak kamu. Okey? Sekian, terima kasih. Berjumpa kembali. Okey? Bye-bye.